Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kim Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna ta'sira kulli 'asir 'alaik. Sir Allahumma tammina bil khair, Allahumma tammina bil khair. Allahumma tammina bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar taala sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini, tuan-tuan. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama um, meneruskan kuliah ataupun sembang santai kita dalam merujuk kepada Muhtasar Mufalah, insya-Allah. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita dah masuk dalam 26 Ramadan. Bermakna dalam lebih kurang 4 ataupun 3 hari saja lagi kita akan menyempurnakan ibadah puasa kita ini, insya-Allah. Dan alhamdulillah, tuan-tuan, pada hari ini kita berada pada 26, dan kalau ikutkan dalam takwim hijrahnya, pada malam ini kita akan masuk dalam malam yang ke-27 dalam bulan Ramadan. Kalau kita lihat dalam perbahasan para ulama bila membincangkan tentang tarikh berkaitan dengan malam Al-Qadar ini, pelbagai pandangan yang telah dikemukakan. Walau bagaimanapun, kita dapat lihat kecenderungan dalam pandangan-pandangan tersebut untuk menyatakan bahawa malam 27 ini adalah malam yang antara malam favourite, yang boleh dikatakan bahawa ini adalah malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Dan begitulah, insya-Allah, moga-moga tuan-tuan kita akan dikurniakan malam Al-Qadar. Alhamdulillah, insya-Allah, kalau sekiranya malam ni ataupun pada malam-malam lainnya, ala kulihan, moga-moga Allah Ta'ala kurniakanlah juga kepada kita malam Al-Qadar itu, insya-Allah. Seperti biasa, terima kasih juga kepada bahagian falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan atas ruang yang diberikan kepada kami untuk bersama bersembang atau berkongsi tuan-tuan berkaitan dengan Muhtasar Mufalak ini. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mengikuti program kita secara live dan mungkin selepas ini secara rakaman oleh FB. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan kerana sudi bersama-sama dengan kita lah pada petang ni di saat waktu macam ni. Kalau dipostkan ni dah mendung dan buruh, tuan-tuan. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada kita dan dengan hujan yang Allah Ta'ala turun ini sebagai salah satu nikmat yang ada dalam bulan Ramadan ini. Dan sahabat kita pun ada sebut di sini, antaranya dia Ustaz Husni katakan bahawa ibu dia walaupun tengah hujan, alhamdulillah. Ibnu Syafi'i katakan Pak Ibu tak hujan saja renyai. Alhamdulillah, hujan ke panas ke, insya-Allah, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita dengan cuaca-cuaca yang Allah Ta'ala berikan ini. Tuan-tuan, sebelum saya masuk dalam perbahasan ataupun sambungan pada perbahasan kita ni, insya-Allah, ingin saya mohon kepada kita semualah untuk mendoakan kebaikan dan juga kesihatan kepada Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Nafiah atas kata dalam 2-3 hari ini kita tidak berada dalam keadaan yang sihat. Tapi alhamdulillah hari ini pun dengan ceritanya dah keluar daripada hospital, dan tuan-tuan boleh search dalam YouTube, dah ada kuliah terbaru pagi tadi. Kuliah terbaru pagi tadi berkaitan dengan bulan puasa, dan insya-Allah saya akan highlightkan sikit dalam mukadimah nanti berkaitan dengan kuliah Fadil Ustaz Nafiah. Alhamdulillah, semangat yang cukup kuat, yang cukup hebat tuan-tuan daripada tuan guru kita, walaupun baru keluar daripada hospital dalam keadaan masih lemah lagi dan kuat dalam rakaman itu, tapi alhamdulillah masih bersemangat untuk meneruskan kuliah dalam keadaan yang juga kalau tuan-tuan tengok pun dalam gambar masih lagi lemah, tapi alhamdulillah masih lagi bergurau, masih lagi maklumat-maklumat yang ada terpahat kuat dalam ingatan beliau yang dapat dikongsikan bersama, insya-Allah.
Dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum juga, hari ini pun masa ini pun masih lagi rendah berkaitan dengan apa kapal angkasa yang telah dilancarkan oleh China yang tak tahu kat mana nak jatuh. Katanya kemungkinan akan jatuh di kawasan-kawasan yang berpenghuni ataupun di atas darat. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan boleh ikuti dia punya live, dia punya kedudukan itu ada di link kan dalam banyak website berkaitan dengan astronomi, yang dijangkakan akan jatuh antara hari ini sehingga hari esok. Yang antara 2 hari inilah yang mana kapal angkasa yang dilancarkan oleh China tu katanya lebih kurang dalam 10 tingkat bangunan besar dia. 10 tingkat bangunan besar dia, dan dia punya saki-baki daripada kapal angkasa itu akan jatuh ke bumi dan dijangkakan jatuh di kawasan darat. Dan di kawasan darat, wallahu ta'ala alam, tuan-tuan, kita doakan semoga Allah Ta'ala lindungi kita daripada segala malapetaka dan diberikan kebaikan rahmat kepada kita insya-Allah dalam bulan Ramadan ini. Amin. Dan sahabat kita Ibnu Syafi'i mendoakan Al-Fadhil Ustaz Nafiah bertambah sihat. Amin. Amin. Kita doakanlah tuan-tuan kesihatan beliau, kerana rasanya masih banyak lagi ilmu-ilmu yang kita dapatkan daripada beliau dalam dalam Jabatan Mufti Negeri Sembilan pun ada satu siaran khas yang dia tuan guru kita Al-Azminatu Wal-Amkinatu, yang kadang dalam pengalaman saya tuan-tuan, saya tak pernah lihat lagi ataupun tak pernah dengar lagi orang yang baca kitab tersebut kecuali Al-Fadhil Ustaz Nafiah saja yang membaca, dan kalau mungkin tak keterlaluan juga kalau saya katakan yang mampu untuk membaca kitab tersebut. Wallahu ta'ala alam, insya-Allah kan. Baik, itu sebagai mukadimah kita dalam perbahasan kita hari ini tuan-tuan. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung perbahasan kita dalam penetapan waktu-waktu solat. Dan seperti mana saya janjikan dalam kuliah lepas, insyaAllah saya akan sambung sedikit. Patutnya kita sambung pada waktu subuh, saya ulang balik lah. Kerana dalam siri kuliah lepas tu, bila saya tengok balik rakaman dalam Facebook, saya dapat lihat suara tu dah macam putus macam Robocop saya tekak pula. Robocop saya tekak. Jadi saya akan ulang balik apa yang telah pun saya sebutkan dalam siri kuliah lepas sedikit. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya nak akan mulakan daripada hujung ataupun perakhiran waktu isyak tu. Perakhiran waktu isyak, kerana saya dah lihat dalam rakaman tu dalam perakhiran waktu isyak tu pun dah ada masalah sikit. Baik, tuan-tuan, seperti biasa, ini yang saya sebutkan tadi. Ini adalah antara isi kuliah Al-Fadhil Ustaz Nafiah. Tuan-tuan, sekejap saya besarkan sikit supaya tuan-tuan dapat lihat ayat Quran ni lagi besar daripada saya, kerana ayat Quran ni lebih penting lah daripada tuan-tuan lihat saya. Baik, ini tuan-tuan antara isi kuliah Al-Fadhil Ustaz Nafiah pagi tadi. Dalam rakaman tu pukul 6.30 pagi, Alhamdulillah tuan-tuan. Dan saya pun dapat maklumat daripada Puan Hajah, isteri kepada Ustaz Nafiah, mengatakan Alhamdulillah Ustaz Nafiah pun dah makin baik, dan dah ada di rumah dah sekarang, Alhamdulillah. Di mana dalam ayat ini saya nak berkongsilah kuliah Al-Fadhil Ustaz Nafiah pagi tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 185 ini, di mana dalam ulasan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nafiah adalah berkaitan dengan penghujung ataupun ayat yang hampir-hampir hujung dalam surah, dalam ayat ini, itu ayat 105, itu walitukmilul iddah. Tazkirah pagi tadi tuan-tuan hurai ini saja, walitukmilul iddah. Di mana tuan-tuan dalam perbahasan ataupun dalam makna yang disebut sini walitukmilul iddah, iaitu kamu cukupkan bilangan. Iddah, biasa kalau kita rujuk iddah ni, tentulah kita rujuk iddah orang wanita yang telah ditalak. Tapi dalam konteks iddah dalam ayat ini jelas sekali menunjukkan ataupun merujuk kepada penyempurnaan bilangan hari dalam bulan Ramadan untuk manusia ataupun untuk orang-orang yang beriman itu berpuasa. Di sini tuan-tuan disebutkan, maknanya di sini walitukmilu, dalam penyempurnaan bilangan hari yang sama ada 29 ataupun 30. Yang ini tuan-tuan, asyahru hakadha wa hakadha, dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebutkan bahawa sebulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Maknanya kalau 29 itu pun sempurna lah, dan 30 tentu lagilah sempurna. Jangan pula kita kata kalau puasa 29 hari itu tak sempurna. 29 hari itu pun juga sempurna. Jadi di situ apa disebutkan sebagai iddah itu
apa yang telah dihuraikan oleh kita berkaitan dengan iddah ini ataupun tempoh masa ini ataupun bilangan ini, yang kita sebut sebagai, bila sebut iddah itu maka dia ada awalnya ada akhirnya. Maka bila kita sebut tempoh itu dia ada awal dia ada akhirnya. Maka yang menariknya, dalam tempoh awal dan juga akhir ini adalah merujuk kepada hilal. Makna untuk penyempurnaan tempoh hari, dalam tempoh hari di dalam bulan Ramadan itu sama ada 29 ataupun 30, ataupun kalau kita kata tempoh permulaan kita berpuasa itu, maka pada 29 Syaban yang lepas kita tengok anak bulan Ramadan. Maka kalau di situ kita nampak, maka kita akan berpuasa. Ataupun dalam kiraan hisab mengatakan bahawa anak bulan kelihatan, maka kita pun berpuasa. Itu permulaan. Dan juga perakhirannya pun, maka kita akan melihat anak bulan Syawal pula pada hari Selasa depan. Pada hari Selasa depan kita akan melihat anak bulan Syawal pula. Dan itu pensabitan ataupun pelengkap kepada bulan Ramadan itu juga ditandakan ataupun dirujuk kepada hilal juga. Jadi permulaan dia pun hilal, perakhiran dia pun hilal. Masya-Allah. Dan ini merupakan salah satu daripada nilai yang ada dalam bulan Ramadan ini yang Allah Taala tegaskan di dalam Al-Quran, dan dihuraikan dengan lebih jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah. Insya-Allah, tuan, itu sedikit daripada apa yang saya dapatlah dalam siri kuliah pada Ustaz Nabiah pagi tadi, dan tuan-tuan boleh terus ke dalam YouTube, boleh tengok yang dah subscribe kuliah pada Ustaz Nabiah tu akan dapatlah dia punya uh, apa dia panggil, maknanya kalau ada ceramah yang baru ada dapatlah, insyaAllah. Baik, tuan-tuan, kita sambung sedikit dalam perbahasan kita berkaitan dengan bulan ataupun bulan pula dah, tuan-tuan, berkaitan dengan awal ataupun akhir waktu isyak. Okey, tuan-tuan, sebelum kita masuk dalam perbahasan berkaitan dengan waktu subuh ini, seperti mana yang telah pun saya sebutkan dalam siri kuliah yang lepas, tetapi oleh kerana sangkut-sangkut juga, dan doakan insya-Allah moga-moga internet pada hari ini berjalan baik dan juga lancar insya-Allah. Perakhiran waktu isyak ini, yang kalau tuan-tuan dapat lihat di dalam nas yang saya kongsikan, dan juga nas yang telah kita bincangkan sebelum ini dalam awal perbincangan kita dalam perbahasan waktu solat, di mana Nabi SAW diajak oleh Jibril alaihissalam untuk solat isyak pada hari kedua itu, ketika mana zahaban nisful lail atau qala thuluthul lail, iaitu berlalunya 1/2 ataupun dikatakan juga 1/3 malam. Baik, maka di sinilah pandangan para ulama, kalau kita bincang dari sudut empat mazhab, para ulama berkhilaf dalam soal bilakah akhir waktu isyak ini. Ala kulli hal, tuan-tuan, secara umumnya yang disebut 1/2 ataupun 1/3 malam itu, ini yang maklumat yang saya sebutkan hari itu, Alhamdulillah saya dah sempat sebelum pada Ustaz Nafiah kata tak apa sihat, saya sempat rujuk kepada beliau, iaitu yang disebut sebagai al-lail itu, al-lail itu malam itu adalah merujuk kepada permulaan waktu maghrib sehinggalah kepada waktu fajar. Dia bukan merujuk waktu maghrib hingga waktu syuruk atau terbit matahari. Takrifan al-lail itu adalah merujuk kepada waktu maghrib sehinggalah waktu fajar. Maka kalau sekiranya tuan-tuan secara formula mudah dia, kalau kita nak bahagikan 1/3 malam, makanya kalau kata maghrib sehingga fajar itu katalah 9 jam, maka tuan-tuan kita bahagikanlah 3. Jadi kita akan dapat 3 jam. Maka kita dapat 1/3 yang terawal, 1/3 yang kedua, dan 1/3 yang ketiga. Itu cara kaedah kita membahagikan 1/2, 1/3, 1/3 malam. Ataupun kalau kita bahagikan malam itu kepada nisful lail, kepada 1/2 malam, maka daripada 9 jam tu kita bahagikanlah kepada 2, maka kita akan dapat lebih kurang dalam 4 jam 30 minit. Maka 1/2 yang pertama itu dan juga 1/2 yang kedua. Itu kaedah kita membahagikan malam tu. Baik, walau bagaimanapun tuan-tuan, bila saya rujuk juga dalam kitab Sabil Muhtadin, akhir waktu isyak ini dalam Syahr Sya'ban jadi menyatakan bahawa kekal waktunya hingga terbit fajar sadiq.
Maknanya kalau dalam peramalan kita, dalam konteks kita di Malaysia ni juga tuan-tuan, dan itulah yang kami di Jabatan Mufti bila nak menyusun takvim waktu solat itu, maka kita menetapkan bahawa subuh itu ataupun masuknya waktu subuh ataupun terbitnya fajar itu adalah akhir waktu solat isyak. Akhir solat isyak. Dalam konteks kita di Malaysia, inilah pandangan yang dipegang oleh para alim ulama kita dalam kitab-kitab fiqh, ditulis dengan jelas berkaitan dengan hal ini, dan inilah pegangan Jabatan Mufti ketika mana menyusun takvim solat. Tetapi sebagai suatu tambahan ilmu lah kepada kita, kalau kita membincangkan tentang waktu solat ni tuan-tuan, memang para ulama memang ada khilaf dalam perbahasan ini. Dan seperti mana yang saya sebut dalam siri kuliah sebelum ini, walaupun tuan-tuan dapat lihat dalam presentation atau PowerPoint itu, saya dah cuba buat satu kesimpulan kepada bagaimana khilaf ini berlaku dan apa yang kita boleh fahami. Cuma tuan-tuan, saya nak berikan ataupun saya nak bacakan kesimpulan yang telah dibuat dalam buku konsep dan pengamalan solat, satu kajian di zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in, yang telah ditulis oleh Dr. Anissa binti Abdul Ghani. Saya rasa ini kesimpulan yang sangat baik yang telah dibuat oleh beliau, kerana ini katakan bahawa setelah menilai pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh para alim ulama dalam masalah hujung waktu isyak ini, maka disebut bahawa pendapat yang membahagikan waktu akhir solat isyak ini kepada waktu ikhtiar dan waktu darurah itu lebih kukuh. Waktu ikhtiar maknanya sebenarnya 1/2 ke 1/3 malam ke terbit fajar itu semuanya betul. Semuanya betul. Dan hadis yang menceritakannya pun semuanya dalam hadis-hadis yang sahih. Baik. Maka kaedah yang lebih disepakati oleh para ulama, bila ada hadis-hadis yang ta'arud, yang macam kita kata bercanggah di antara satu sama lain dalam kaedah fiqah, iaitu kita menghimpunkan hadis-hadis tersebut. Kita bukan tarjih ataupun mengatakan bahawa hadis ini lebih kuat daripada hadis ini. Maknanya kaedah yang lebih kuat adalah, ataupun kaedah yang lebih baik adalah, kita jangan menasahkan ataupun jangan mentarjihkan mana-mana hadis, tetapi yang lebih baik kita himpunkan ke semua hadis tersebut yang mengatakan 1/2 malam pun betul, yang mengatakan 1/3 malam pun betul, yang mengatakan bahawa subuh ni sehingga terbit fajar pun betul. Cuma di sinilah perbahasan yang dikemukakan, iaitu sebenarnya waktu yang disebut sebagai 1/2 ataupun 1/3 malam ini adalah bahagian kepada waktu ikhtiar dan juga waktu darurah. Antaranya tuan-tuan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah mengatakan bahawa dikatakan bahawa yang utama tidak mentakhirkan solat isyak sehingga 1/3 malam. Ini antara yang saya rasa antara pandangan yang menarik yang saya nak kongsikan. Yang mana Ibnu Qudamah mengatakan bahawa yang pentingnya jangan kita takhirkan solat isyak ini secara orang kata apa, biasa. Kita dah jadi seperti biat, orang kata kita takhirkan isyak itu sehingga 1/3 malam. Kalau sekiranya mentakhirkan hingga 1/2 malam, itu harus lagi. Sebaliknya, selepas 1/2 malam sehingga fajar, itu adalah waktu darurah. Maknanya tuan-tuan, yang dikatakan bahawa 1/3 malam terakhir itu adalah waktu darurah. Maknanya kalau orang bangun pada pukul, katalah bangun pukul 4:30 pagi ataupun bangun pukul 5 pagi, dalam keadaan dia solat selepas dia tidur selepas maghrib, dia belum solat isyak, maka boleh dari solat isyak masih boleh, kerana itu adalah waktu darurah, di mana dia kena bangun dan kemudian terus solat isyak, jangan lagi bertangguh-tangguh dan sebagainya. Itulah waktu darurah. Dan kalau sekiranya, tapi jangan dijadikan sebagai satu tabiat atau sebagai satu adat. Kalau dia dalam keadaan yang tertidur ataupun dalam keadaan yang sangat letih dan sebagainya, insya-Allah boleh. Tapi jangan jadikan sebagai satu kebiasaan, kerana melewat-lewatkan solat ini sehingga waktu darurah itu, maka ada pandangan para ulama yang mengatakan bahawa ia adalah makruh, dia adalah haram dan sebagainya. Khuruj min al-khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf itu adalah lebih baik. Maka itulah tuan-tuan, sedikit kesimpulan daripada penghujung ataupun pengakhir waktu syak, seperti mana yang saya kongsikan di dalam slide ini. Allah Alam, insya-Allah. Baik tuan-tuan,
Seterusnya kita masuk ke dalam perbahasan waktu subuh, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan um, kita nak bincang pula tentang waktu subuh. Baik. Seperti mana yang saya kongsikan juga dalam beberapa kuliah yang lepas, ada telah sebutkan, tak apalah saya ulang balik lah. Kita kata apa, lupakanlah yang kuliah lepas. Baik. Subuh, tuan-tuan, istilah yang terkenal di Malaysia bila kita sebut waktu subuh. Kalau kita, tuan-tuan, biasa pergi ke negara Arab ataupun di Turki dan sebagainya, mereka sebut dalam takwim subuh ni sebagai waktu fajar. Sebagai waktu fajar. Ataupun tuan-tuan pergi ke Mekah ni, mereka sebut ini sebagai waktu fajar. Kita sebut waktu subuh. Ala kulli hal, tuan-tuan, saya pun terpanggil juga untuk melihat ada ke tidak dalam hadis Nabi, betul ke tidak istilah waktu subuh ini. Sebenarnya ada. Di dalam bahkan, tuan-tuan, dalam satu jurnal yang diterbitkan oleh JAKIM, tuan-tuan, ya. Ini pun saya nak iklan kepada tuan-tuan yang berminat, yang nak membaca tentang perbahasan waktu subuh, macam mana waktu subuh dulu, sekarang ni bila berubah dan sebagainya, tuan-tuan boleh search dalam internet, ambil dalam website JAKIM. Ada banyak jurnal falak yang telah diterbitkan dan penulisan yang sangat berkualiti, tuan-tuan, daripada tahun 2015, daripada tahun 2015. Dan menariknya, pada setiap daripada tulisan jurnal falak ni ada isu berkaitan dengan waktu subuh, sehinggalah pada tahun 2019 yang lepas kita menggunakan parameter waktu subuh yang baru. Tak apalah, tuan-tuan. Nak sebutkan di sini bahawa subuh ini, istilah subuh ini dia lebih di banyak dalam hadis Nabi SAW. Cuma kalau waktu fajar itu, kalau Al-Quran banyak sebut waktu subuh ini sebagai waktu fajar. Waktu fajar. Dan dalam hadis Nabi pun ada juga sebut tentang waktu solat subuh ni dengan waktu fajar. Tetapi dalam hadis Nabi juga ada menyebutkan waktu solat subuh ni dengan nama subuh. Antara tuan-tuan yang saya kongsikan di dalam slide ini, iaitu an Abdurrahman bin Abi Amrah, qala wa man shalla as-subh wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-lail kullah. Siapa yang solat subuh itu secara berjamaah, fa ka'annama, seolah-olah dia solat seluruh malam itu. Ini kelebihan fadail berkaitan dengan solat subuh. Solat subuh, maknanya siapa yang solat subuh secara berjamaah, yang saya nak highlightkan di sini adalah penggunaan istilah subuh itu. Maknanya adalah dalam hadis Nabi SAW, kan, digunakan oleh para sahabat menyatakan bahawa solat subuh itu, penggunaan istilah solat subuh itu ada. Okey, baik. Dan clear dah, maknanya istilah subuh pun kita boleh pakai, istilah fajar pun boleh pakai. Kalau nak bunyi Arab lebih, tuan-tuan, sebutlah fajar. Kalau nak bunyi Melayunya lebih, sebutlah subuh. Kalau kulihat, dia merujuk kepada benda yang sama. Okey, baik. Dan antara kepentingan subuh ini juga, waktu subuh ini, dalam saya kongsikan juga, di samping dia adalah merupakan waktu solat subuh yang pada awal pagi itu, dia juga merupakan waktu permulaan kita kena menahan diri wajib. Tak boleh makan dan tak boleh minum dalam konteks kita dalam bulan Ramadan, kita puasa ni, kan. Maknanya tak boleh kita nak makan, tak boleh nak minum subuh ini. Dan dari sudut perbahasan juga, waktu siang itu dia bermula dengan waktu subuh. Jadi yang kita sebut al-laili wan nahar itu, al-lail itu bermula daripada waktu maghrib sehingga waktu fajar. Dan waktu yang disebut sebagai siang itu, dia bermula dengan waktu fajar ini. Baik, itu antara kepentingannya lah. Dan antara takrif subuh yang saya kongsikan bersama dalam slide dan juga dalam buku kita ni, tak berapa banyak lah, tuan-tuan. Kalau kudah, tuan-tuan boleh buat catatan lah, daripada slide ni. Antaranya, tuan-tuan, antara maksud daripada akar kata sabbaha itu, kita boleh rujuk kepada waktu subuh. Waktu subuh, iaitu kalau kita sebut subuh itu waktu pagi lah, waktu pagi. Bahkan kalau kita lihat perkataan sabuha itu juga bermakna cantik berseri-seri. Kalau kita kata angin as-sabah, ini angin as-sabah ini, tuan-tuan, itu angin yang bertiup dari arah timur.
Dan bila kita sebut subuh itu juga, ia merujuk kepada awal hari siang. Awal hari siang. Dan bila kata asbah tu pula, kulit putih kemerah-merahan, yang mana rambut hitam tu nak jadi merah. Dan ini tuan-tuan, menariknya bila saya ada jumpa dengan satu penulisan dalam jurnal ni mengatakan bahawa subuh dengan fajar ini ada sedikit perbezaan, tapi secara umumnya dia sama. Dia kata subuh ini adalah waktu yang merujuk kepada seperti mana macam kita kata awan maghrib tu dia dah merah, suasana tu jadi merah. Sebab tu bila asbah itu, kulit putih itu, kemerahan orang yang kulit putih itu tapi dia nampak merah kulit tu, itu maksudnya cahaya fajar pagi putih itu dah bercampur dengan cahaya merah, maka itu disebut sebagai subuh. Itu dari sudut taksiran ataupun dari sudut bahasa tuan-tuan, dari sudut bahasa. Baik. Dan dari sudut istilahnya pula, Syekh Arsyad Banjir dalam kitab Sabil Muhtadin menyatakan bahawa subuh ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada terbitnya fajar sadiq, iaitu garis yang putih melintang ia pada tepi langit masyrik, iaitu daripada benderang cahaya matahari tak kala ia hampir kepada tepi langit. Ini ada tuan-tuan boleh rujuk, saya lupa tadi, minta maaf, pada halaman 75 dalam buku Mukhtasar ini. Itu terbit fajar sadiq, iaitu garis yang putih melintang ia pada tepi langit masyrik, iaitu daripada benderang cahaya matahari tak kala ia hampir kepada tepi langit. Baik. Dalam teks asalnya tuan-tuan, dalam kitab Sabil Muhtadin yang saya rujuk tuan-tuan, dia tidak tulis garis tetapi dia tulis goris. Ada waw kat situ tuan-tuan. Wallahu a'lam dah. Mana kalau ada waw tu dibaca dengan goris lah, bukan garis. Tetapi dalam ni tuan-tuan kami ubah daripada goris kepada garis. Tapi kalau tuan-tuan rasa goris tu lebih tepat, tuan-tuan catatlah dalam buku ni yang garis tu dalam kurungan goris. Maknanya disebut di sini bahawa terbitnya fajar itu disebut fajar sadiq, iaitu garis yang putih melintang. Garis yang putih melintang pada tepi langit masyrik, iaitu pada tepi langit timur, iaitu daripada benderang cahaya matahari tak kala ia hampir kepada tepi langit. Ini tuan-tuan saya tengok dalam buku Pak Selamat Hambali, dia tulis bahawa fajar ini bukanlah matahari. Maksudnya terbit fajar itu, terbit matahari itu benda yang sangat berbeza. InsyaAllah nanti kita akan hurai dalam perakhiran waktu subuh ni. Okey, baik. Dan tuan-tuan, kita pergi pada slide yang selanjutnya. Bila kita sebutkan tentang ini, menariknya juga kerana di dalam ayat Quran berkaitan dengan waktu kita berbuka ataupun kita nak menahan diri daripada mula kita nak berpuasa, merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 187 ini, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Baik. Dalam perbahasan ini tuan-tuan, menarik adalah kerana dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan perkataan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, iaitu tuan-tuan boleh rujuk juga dalam buku kita halaman 76, sehingga makan dan minumlah sehingga terang bagimu benang putih khaytul abyad minal khaytul aswad, daripada benang hitam. Baik. Dalam tafsir Ibn Kathir, ada menceritakan bahawa ketika mana hadis ayat ini turun, pada mulanya setakat khaytul wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswad. Takat tu je dulu. Maka di situlah tuan-tuan, kemudian ada para sahabat seperti mana yang saya kongsikan dalam hadis ini, ataupun tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab tafsir yang lain juga, menceritakan bagaimana seorang sahabat namanya Adi bin Hatim, yang mana dia memahami kepada zahir ayat ini khaytul, sehingga jelas kepada kamu benang putih daripada benang hitam. Maka ketika itu beliau pun, sahabat ini, telah mengambil benang putih dan benang hitam. Maka ketika itu dia telah meletakkan, disebut tahta wisadati, dia telah letak di bawah bantalnya itu, dan setiap kali dia bangun dari
tengah-tengah malam, fanzur ilaihima, maka dia pun melihatlah kepada benang putih dan benang hitam itu, sehingga menyebabkan fala yatabayyan, mana tak jelas kepada aku yang mana putih yang mana hitam, sehinggalah subuh-subuh hari itu beliau telah menghadap ataupun berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang hal tersebut. Maka dalam hadis itu, fa akhbartuhu, maka Adi bin Hatim dia cerita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat kepada uh, um, sahabat yang nama Adi bin Hatim ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala innaka la'aridul qafa. Yang saya rujuk tentang aridul qafa ni, kita kata apa ya, bahasa kita kata macam macam loro benda lah, loro benda menurut kamu ni. Yang disebut sebagai benang putih daripada benang hitam itu, um, disebut bayadun nahar wa sawadul lail. Yang disebut sebagai cahaya putih siang dan cahaya hitam malam. Sebenarnya benang putih benang hitam itu sebagai satu metafora, ataupun kita sebut sebagai tashbih, ataupun kita sebut sebagai pelambangan. Itu maksud dia. Dan kemudian ayat ini tuan-tuan, surah Al-Baqarah 187, kemudian barulah turun ayat minal fajr. Jadi baru tu boleh jelas maknanya, hatta yatabayyan lakum al-khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajr. Minal fajr. Itu tu merujuk dalam Ibn Kathir, di mana selepas daripada itu, okey, barulah clear, barulah jelas apa yang dimaksudkan dengan benang putih benang hitam itu sebenarnya adalah minal fajr, daripada fajar, daripada fajar. Okey, baik. Jadi jelas juga di sini maknanya menunjukkan bahawa subuh yang kita nak bincang, fajar yang kita nak bincang ini adalah, antara tandanya adalah garisan putih. Sahabat kita kata garis putih sama juga sebutan benang putih. Sebahagian baik, alhamdulillah, terima kasih. Maknanya garis putih itu adalah seumpama benang putih yang kita dapat lihat di apa ni, di kaki langit ataupun di ufuk di sebelah timur. Kalau tuan-tuan tengok balik tarifan yang telah dikemukakan oleh Syekh Asyad Banjari, disebut garis yang putih melintang. Maknanya dia melintang. Kalau melintang itu, kalau tuan-tuan balik daripada timur ke barat lah, di tepi langit masyrik, mana kita dapat lihat di sebelah timur itu menerang cahaya matahari. Itu maknanya tanda bahawa cahaya matahari ataupun matahari nak terbit dah. Dan putihnya itu asalnya daripada cahaya matahari yang nak timbul. Ketika mana cahaya matahari itu sudah berada di tepi langit. Baik, tuan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang ada buku, buka muka surat halaman 77, dan di situ tuan-tuan dapat lihatlah gambaran bagaimana apa yang disebutkan sebagai matahari berada bawah, di rendah di bawah ufuk, tuan-tuan. Cuma ini buku lama. Buku ini tuan-tuan kami dah terbitkan pada penghujung tahun 2019 tu, dah sampai tu. Jadi ketika mana peristiwa ataupun perubahan yang berlaku waktu subuh itu, maka buku ni dah diterbitkan. Jadi kalau tuan-tuan dapat sikit buat catatan di dalam halaman 77 itu, yang negatif 20 darjah di bawah ufuk, tuan-tuan boleh letakkan dalam kurungan ataupun macam mana pun dah letak, tulislah tuan-tuan, tulis itu minus ataupun tolak 18 darjah. Yang dalam konteks kita di Malaysia hari ini adalah kita merujuk kepada nilai 18 darjah. Sama juga tuan-tuan pada huraian kepada darjah tersebut, Rajah menunjukkan kedudukan matahari di bawah ufuk barat. Dalam hisab falak, matahari berada bawah minus 18 darjah ketika matahari berada di bawah ufuk sebelum ia terbit. Ini dalam konteks kita di Malaysia, tuan-tuan. Nanti insya-Allah saya akan huraikan sedikit. Baik, tuan-tuan, buka halaman 78. Ini perbahasan lanjut kita berkaitan dengan fajar. Oleh kerana yang tadi Syekh Asyad Banjari dah sebut bahawa subuh itu adalah fajar sadiq. Dan fajar sadiq. Dan kemudian dalam ayat Quran pun, dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang kita bincang tadi pun menyatakan bahawa benang putih daripada benang hitam, jelas benang putih daripada benang hitam, yang mana benang putih dan benang hitam ini adalah satu tamsilan kepada fajar. Baik, persoalannya, apakah dia fajar? Apakah dia fajar? Baik, tuan-tuan, tuan-tuan bolehlah rujuk juga dalam Quran, ya. Allah Ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin ashr. Maka disebut bahawa fajar ini dari sudut bahasanya adalah permulaan ataupun terpancar. Maknanya kalau kita dapat lihat di sini, permulaan hari siang.
terpancarnya cahaya matahari yang mula kelihatan pada hari siang. Okey. Dalam sudut istilahnya, fajar ini ialah pancaran serakan cahaya matahari yang berada di bawah ufuk. Maknanya kalau kita lihat pancaran cahaya, pancaran serakan cahaya matahari. Maknanya kalau nak lihat di sini bahawa dia bukan sampai lagi ke apa ni, cahaya itu, tetapi dia meresap masuk daripada cahaya matahari itu dan dapat dilihat di bawah ataupun di sebelah ufuk timur itu, di bawah ufuk timur itu. Dan dinamakan fajar sadiq kerana bertujuan membezakan dengan fajar kadhib. Baik tuan-tuan, dalam hadis Nabi yang saya kongsikan dalam slide ini, tuan-tuan boleh rujuk juga bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi, merujuk bahawa al-fajru fajran. Fajar ini rupanya dia ada dua. Dia ada dua. Macam mana kita boleh kata satu fajar sadiq, satu fajar kadhib? Sebenarnya fajar ni ada dua. Yang pertama, fajar dikatakan yang mengharamkan makan dan menghalalkan solat. Yuharrimu fihi tu'am wa tuhillu fihi salah. Fajar yang mengharamkan kita makan dan menghalalkan solat. Dan yang kedua disebut fajar tuharrimu fihi salah, ay salatul fajr, wa yuhillu fihi tu'am, dan dia menghalalkan untuk kita makan. Baik. Maka di sini tuan-tuan, maksudnya adalah fajar ini dia ada dua. Fajar yang disebut dalam hadis ini, fajar yang pertama ini, bila kita nampak fajar ini, ya, ketika itu bagi orang yang berpuasa, maka yuharrimu fihi ta'am. Dia kena berhenti makan. Tak boleh makan. Haram dia makan dalam bulan Ramadan ni selepas daripada fajar itu. Wa tuhillu fihi solah. Dan ketika itu, dia boleh solat apa? Solat subuh. Maknanya di sinilah yang disebutkan tadi. Maknanya kepentingan yang disebut sebagai subuh itu, maknanya dia kena mula imsak daripada makan dan minum, dan ketika itu dia dah mula boleh solat subuh. Maka ini disebut sebagai fajar sadiq. Fajar yang kedua, fajar yang sifatnya adalah tuharrimu fihi solah. Bila nampak fajar ni, maknanya dia belum lagi boleh kita laksanakan solat subuh. Tuharrimu fihi solah, maksud sini. Ay solatul fajr. Wa yuhillu fihi ta'am, dan dihalalkan pula untuk makan. Kalau ketika itu kita nampak apa disebut fajar ini, kita masih boleh makan. Dan fajar inilah disebut sebagai fajar kadhib. Baik tuan-tuan. Di dalam gambar di sebelah itu antaranya lah tuan-tuan yang saya ambil daripada internet. Kerana saya pun tak pernah ambil dan tak pernah lihat tuan-tuan fajar kadhib ataupun fajar sadiq. Ada sahabat-sahabat saya yang buat kajian daripada jabatan-jabatan mufti dan juga daripada pengkaji-pengkaji universiti dan juga persatuan-persatuan yang telah pun melihat fajar ini, dan sebahagiannya menyatakan bahawa fajar ini adalah satu suasana yang memang sukar sebenarnya untuk dilihat. Dia memerlukan kawasan yang betul-betul gelap dan tidak ada gangguan cahaya. Ketika itu barulah kita boleh dapat lihat fajar yang awal itu. Kalau subuh sekarang ni dalam pukul berapa? 5, kalau Ipoh ni 5.54 tuan. Kalau habis sembahyang subuh tu dah keluar pukul 6 subuh, 6.30 tu, tuan-tuan dah dapat lihat putih dekat ufuk tu, itu dah tinggi, sangat tinggi benar lah dia punya fajar itu. Yang kita nak lihat ni yang awal tuan-tuan, yang ada dekat kaki langit itu. Yang ada dekat kaki langit itu yang kita nak tentukan bila masuknya waktu subuh tu. Okey. Dan dalam buku kita ni insya-Allah disebut fajar kadhib. Kita huraikan dulu apa disebutkan dengan fajar kadhib itu. Fajar kadhib. Fajar kadhib itu tuan-tuan tengok dalam gambar tu yang sebelah atas tu. Yang melonjak naik ke atas itu. Melonjak naik ke atas itu disebut fajar kadhib. Yang di bawah itu, yang slow and steady itu tuan-tuan, itu sebut fajar sadiq. Fajar sadiq. Baik. Fajar kadhib disebut sebagai fajar awal, disebut fajar permulaan. Kerana dia keluar terlebih dahulu daripada fajar sadiq. Walaupun dia ni kadhib, walaupun dia ni fajar yang kata apa? Palsu, fajar yang palsu, tetapi dia keluar awal. Dia keluar awal. Kenapa dia dinamakan fajar palsu? Kerana dia ada sekejap je. Orang duk sangka, oh maksudnya dah masuk, dah nampak dah fajar. Tiba-tiba bila orang tunggu-tunggu balik, hilang. Dia sifat fajar kadhib ini, dia kelihatan dan kemudian dia hilang balik.
Bentuk ni itu tuan-tuan disebut sebagai seperti Zanabu Sirhan, seperti ekor serigala. Seperti ekor serigala. Disebut bahawa apa? Garis putih lagi panjang dalam buku kita ni tuan-tuan rujuk. Garis putih lagi panjang berdiri pada bujur langit seperti ekor serigala. Maknanya kalau kita lihat garis putih itu dia ini pun tuan-tuan saya ambil apa yang disebut dalam kitab Sabil Mu'tadin, dia tak sebut garis, dia sebut goris. Goris putih lagi panjang, maknanya dia tegak tuan-tuan. Tegak pada bujur langit. Bujur langit ni kalau kita lihat merujuk kepada apa ni, garisan utara selatan lah, garisan utara selatan. Seperti ekor serigala, seperti Zanabu Sirhan. Sirhan ini adalah merujuk kepada serigala. Maknanya saya pun tak pernah tengok ekor serigala tu. Tapi kalau begitulah pelambangan yang dibuat oleh para ulama dalam hadis Nabi SAW juga, dan dihuraikan oleh para ulama, bentuk ni itu adalah seperti ekor serigala. Ekor serigala. Baik. Dari sudut fiqh pula, fajar awal ini merujuk kepada sebenarnya bukan lagi waktu subuh, tetapi ia adalah waktu sahur. Maknanya tuan-tuan, dalam konteks kita pada hari ini, bulan Ramadan ni, waktu inilah kita akan bangun untuk bersahur. Waktu bersahur, maknanya sebelum daripada waktu subuh itu. Dengan masyarakat Melayu, istilah ini lebih terkenal dengan waktu makan sahur, kerana waktu inilah orang yang bersahur akan bangun lazimnya untuk kan sebelum dia berpuasa. Walaupun hari ni ada juga orang sahur pukul 12 malam. Ada orang sahur pukul 10. Ada orang sahur pukul tak apalah tuan-tuan, sahur awal. Ala kulli hal tuan-tuan, yang terlebih baiknya sahur ini adalah dilewatkan. Sebelum sampai masuknya waktu subuh itu, kita berhenti makan. Ataupun dalam konteks, dalam takwim kita ni ada imsak. Waktu imsak itu 10 minit daripada waktu subuh itu. Dalam ruang lingkup ibadat tuan-tuan yang lebih luas, tidak melibatkan saja tentang perbahasan waktu berpuasa, maka waktu yang disebut sebagai waktu sahur ini juga adalah waktu yang sangat mustajab. Kalau waktu-waktu lain kita tidak sahur tuan-tuan, waktunya adalah waktu yang mustajab untuk kita banyak-banyakkan istighfar, banyak-banyakkan berdoa, banyak-banyakkan baca Quran. Ini tuan-tuan apa yang telah dihuraikan oleh guru kami juga, Fadil Ustaz Nafiah, yang sebut bahawa waktu sahur ini adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan dalam konteks kita di Malaysia ni tuan-tuan, waktu apa yang disebut sebagai fajar kadzib ni, dia akan ada dekat langit kita ataupun dekat ufuk di sebelah timur ni dalam tempoh 30 minit sebelum daripada fajar shadiq. Maknanya sebelum, dia mesti keluar sebelum daripada fajar shadiq. Kalau dia keluar selepas daripada fajar shadiq, tuan-tuan, ini benda lain. Fajar kadzib ini dari sudut sunnatullah dia keluar awal, kemudian dia hilang. Kemudian selepas itu tuan-tuan barulah keluar fajar shadiq. Itu sunnatullahnya. Itulah kerana apa? Kerana bila fajar kadzib ini muncul, maka itu menandakan bahawa fajar shadiq ini nak muncul. Ada juga ada dia punya relevan ataupun kaitannya fajar shadiq. Mana kalau kita dah lihat fajar kadzib ini menandakan bahawa tak lama lagi akan masuklah solat subuh. Tak lama lagi. Belum masuk lagi, tak lama lagi. Okey, baik nah. Okey. Kita pergi pula kepada fajar shadiq. Fajar shadiq. Ditaarifkan bahawa fajar shadiq ini juga disebut sebagai fajar thani. Fajar thani, makna fajar yang kedua. Selepas daripada fajar kadzib keluar, barulah fajar shadiq ni keluar. Baik. Keluar pula kan. Miqaf kan. Ditakrifkan sebagai pancaran cahaya matahari di ufuk langit timur yang bercahaya putih melintang selari dengan ufuk. Kita dapat lihat tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambar di bawah ni, yang atas ni satu, yang atas satu, yang bawah ni satu kan. Yang atas ni tuan-tuan dapat lihat bahawa cahaya ni tu dia menegak, dan cahaya itu disebut sebagai fajar. Seperti sini lah tuan-tuan ya. Sini. Yang tegak ni disebut fajar kadib, ditegak. Tak silap saya tuan-tuan, istilah yang digunakan dalam astronomi sebut sebagai zodiacal light. Zodiacal light. Zodiac, zodiac tuan-tuan boleh search zodiac light. Cahaya zodiak disebut. Cahaya zodiak. Dia ada kenapa dinamakan sebagai cahaya zodiak itu? Kerana dia merujuk kepada reflect daripada cahaya zodiak yang ada dalam Milky Way itu.
Ada dalam Milky Way tu. Baiklah, tuan-tuan, itu kalau nak terang mungkin tak sempat, tuan-tuan. Tetapi kalau kita lihat fajar Shadiq ini, dia lebih slow and steady lah. Dia dapat lihat di sebelah bawah itu, dan kemudian dia akan semakin menaik sampailah penuh kawasan sini menjadi kawasan putih. Baik. Dan disebut di sini bahawa yang disebut fajar ini juga adalah warna putih, bukannya warna merah. Maknanya warna merah itu dah masuk lama dah lah waktu subuh itu. Waktu subuh macam kita bincang tadi. Baik. Dan tuan-tuan, um, perbezaan yang ketaranya dengan fajar kazib ni adalah dari sudut bentuk dia. Dari sudut bentuk. Bahkan kalau tuan-tuan, ini Ustaz Amri ada zodiacal, ada AL kat ujung tu. Zodiacal light. ZODIACAL. Light lah. Light cahaya. Itu kalau tuan-tuan search dalam internet, zodiacal light. Yang disebut sebagai fajar kazib ni. Baik. Okay. Dia punya perbezaan yang ketara untuk kita membezakan antara fajar kazib dengan fajar shadiq ini adalah bentuknya tu. Bentuknya itu, yang fajar kazib ni dia menegak rupa ni, tetapi fajar shadiq itu dia melintang. Kata Ustaz Nafiah, membujur lalu melintang patah. Ya. Baik. Dan tuan-tuan, kalau dilihat di sini, disebut dalam kitab Bahrul Madhi, tentang fajar shadiq ini, disebut bahawa ia adalah cahaya yang terbit berselerak di kaki langit. Maknanya kalau kita lihat fajar shadiq ini, dia naik itu, dia tidak tepat saja di sebelah timur, tetapi dia sebenarnya akan merujuk di mana matahari nak terbit lah. Kalau kita buat kajian, kita kena spot di mana langit itu, matahari itu nak terbit. Tetapi bagaimana Syekh Idris Nawawi dalam kitab Bahrul Madhi menyatakan bahawa fajar shadiq ini adalah cahaya yang terbit berselerak, maknanya dia akan naik dekat kaki langit di sebelah masyrik, di sebelah timur itu. Dan ini satu istilah yang sangat menarik. Dia kata bahawa di mana kaki langit itu seolah-olah terhias dengan permata-permata yang dilihat bertumpuk-tumpuk. Insya-Allah, insya-Allah. Jadi kalau kita dapat lihat fajar ini, juga saya rasa satu nikmatlah kepada penggiat-penggiat, terutama ilmu falak lah, dalam melihat fajar shadiq, dalam melihat fajar kazib ini juga merupakan sebahagian daripada nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita untuk kita lihat bagaimana fajar ini juga bila dapat lihat tu dapat menenangkan hati. Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan keindahan fajar itu. Keindahan fajar itu seperti mana kita melihat keindahan hilal itu. Bagi orang yang kata-kata pun yang terlibat saja lakuk yang boleh faham. Baik, wallahu ta'ala alam. Baik. Dan kalau kita dapat lihat juga di sini bahawa dia adalah menandakan bahawa tamatnya waktu untuk sahur, dan masuklah ketika itu waktu solat subuh. Waktu solat subuh. Dan dalam konteks kita di Malaysia, tuan-tuan, saya rujuk pada halaman 78. Saya rujuk pada halaman 78 tu, waktu solat subuh ini, fajar shadiq ini akan kelihatan dalam lingkungan 1 jam setengah sebelum matahari terbit. Ini dalam kita kata satu formula umum sajalah, tuan-tuan, yang boleh berubah mengikut pada musim, mengikut pada masa, hari apa kita buat sarapan dan sebagainya. Tapi lebih kurang dalam 1 jam 30 minit selepas sebelum matahari terbit, yang mana ia adalah merupakan alamat ataupun tanda bahawa matahari ini akan terbit. Jadi tuan-tuan, ini adalah sebahagian daripada subuh ni ataupun fajar ini adalah tanda bahawa matahari nak terbit. Jadi ini kalau dalam kuliah dengan Ustaz Nafiah, tuan-tuan, beliau selalu kaitkan bahawa ini antara daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Seringkali bila Allah Ta'ala nak berikan kepada kita suatu benda itu, maka Allah Ta'ala akan beri dalam bentuk tanda dulu, ataupun alamat. Kalau sekiranya kita contoh seorang itu nak menemui ajalnya, maka dia ada alamatnya, dia ada tandanya itu.
Kalau sekiranya orang tu nak sakit, dia ada alamatnya, dia ada tandanya itu. Allah Ta'ala dengan sifat kasih sayang itu, Allah Ta'ala tak beri secara tiba-tiba. Bahkan kiamat itu juga ada disebut asyaratus sa'ah, itu ada rangkaian tanda-tanda kiamat yang cukup banyak, yang besar, yang kecilnya. Maknanya tak datang begitu saja. Apa saja dalam hidup kita ni, tuan-tuan, maka akan ada alamat-alamat. Cuma persoalannya adalah sama ada kita alert ataupun kita perasan, ataupun kita ambil ibrah daripada pengajaran ataupun tidak daripada alamat-alamat itu. Itu masalahnya, itu persoalannya. Kita contohnya bila ada suatu, kita kata dia timpa musibah, wallahu taala alam, nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang musibah itu Allah Taala dah beri alamat kepada kita. Cuma kadang-kadang kita perasan ataupun tidak, ataupun kadang-kadang kita ambil cakna ataupun tidak. Kadang kita ambil buat tak tahu dan sebagainya. Allah Taala alam. Sama dah juga waktu subuh ini adalah waktu disebut alamat kepada waktu terbitnya matahari. Maknanya sebelum matahari itu terbit, dia tak tiba-tiba terbit begitu, tidak kan. Maka dia ada alamatnya. Daripada nak terbit pula alamat fajar sadiq itu, keluar dulu fajar kadhib. Jadi maknanya Masya Allah, Allah Ta'ala dengan sifat kasih sayangnya memberikan sesuatu itu secara tadarruj, secara kata apa, berdikit-dikit, sedikit-sedikit, tidak dia bagi serentak begitu kan. Kalau kita malam ni kita balik huraikan dalam peristiwa nuzul Quran pun, Allah Ta'ala turunkan Quran itu secara kata apa, secara tadarruj, secara sedikit-sedikit Allah Ta'ala turun kepada baginda Nabi SAW, kepada umatnya. Baik. Cuma tuan-tuan, saya nak tambah sedikit daripada apa yang juga diajar oleh Fadil Tuan Guru kita, Ustaz Nafiah, tentang tanda-tanda. Ketika mana tuan-tuan kami berkuliah dengan beliau, selalu waktu kalau kita belajar tentang waktu-waktu malam, waktu subuh dan sebagainya, maka subuh-subuh hari tu ataupun malam tu kami akan bersama-sama dengan Fadil, Ustaz Nafiah akan tidur dalam kawasan yang disekelilingi oleh hutan ataupun bukit. Tujuannya apa? Tujuannya subuh nanti ni, sebelum subuh tu, semua akan dikejutkan untuk melihat sendiri bilakah apa yang disebut sebagai terbitnya fajar kadhib ataupun fajar sadiq itu. Dan selalunya tak nampak. Selalunya tak nampak fajar kadhib ataupun fajar sadiq itu. Tetapi ada benda lain yang kita boleh tadikan sebagai tanda bahawa telah munculnya fajar sadiq itu. Antaranya adalah bila kita dengar bunyi-bunyi, ataupun bukan bunyi-bunyi yang pelik-pelik, maknanya bunyi haiwan ataupun binatang-binatang seperti burung, binatang berkepak dan bersayap, hasyaratul ard disebut oleh tuan guru kita, binatang berkepak dan juga yang bersayap. Maknanya kalau ketika fajar sadiq itu dah muncul, maka ketika itu kita akan dapati bahawa burung-burung ni akan mula berkicauan. Maknanya itu antara bahawa telah terbitnya fajar sadiq. Dan yang kedua, kalau kita pergi pantai, tuan-tuan, sebelum daripada waktu subuh, angin tu, dia kata angin tu macam mati, kan? Ataupun kalau kita berada di atas bukit, kita akan rasa angin tu mati. Tetapi ketika masuknya solat subuh ataupun telah terbitnya fajar ini, maka ketika itu akan bertiuplah angin yang disebut sebagai angin an-nasim. Angin an-nasim. Angin an-nasim ni kalau kita tuan rujuk dalam Mu'jam, nasim ini maksudnya angin yang sepoi-sepoi bahasa. Angin yang sepoi-sepoi bahasa. Dan kalau kita berada di tengah laut, antara tanda bahawa fajar ini dah terbit ialah munculnya ikan-ikan di permukaan air laut. Ini juga merupakan ujian. Nak sembahyang subuh ke nak nangkap ikan? Dua-dualah. Baik. Itu tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Kita pergi pada slide seterusnya, tuan-tuan. Okey. Ini tuan-tuan antara isu yang saya nak kaitkan juga tentang kalau tuan-tuan merujuk halaman 79 ini, masih lagi kami menggunakan nilai 20 itu. Okey, baik. Ala kulli hal tuan-tuan, nilai 10
nilai 10 pula dah. Nilai 20 ataupun 19. Kalau kita lihat tuan-tuan dalam sejarah sebelum ni, ini dah jadi sejarah lah. Kerana kita dah pakai nilai yang seragam dah hari ni. 20 ni adalah keseluruhan negeri di Malaysia kecuali Kelantan menggunakan nilai 19. Dia punya asal usul dia hampir lebih kurang sama dalam perbahasan solat isyak yang tuan-tuan dah sama-sama lihat hari itu. Baik. Maknanya kalau kita lihat ketika matahari berada di bawah ufuk dalam lingkungan 20 darjah, dulu kita mengatakan bahawa di sini dah masuk dah waktu subuh. Dan dalam konteks ni Kelantan, kena tunggu 1 darjah lagi naik atas, dah sampai 19 darjah, baru masuk subuh. Maknanya beza kita dengan Kelantan ketika itu dalam lingkungan 4 minit lah. Baik, ala kulihan tuan-tuan, kita jangan pelik pula kita kata pasal apa pula berlaku perbezaan ini. Sebenarnya tuan-tuan, tidaklah pelik kerana secara jelas dalam hadis Nabi SAW, dalam Quran sebut bahawa subuh itu ditandakan dengan fajar. Tetapi kita nak tentukan dari sudut hisab, dari sudut kiraan, kedudukan matahari itu di bawah ufuk, bilakah terbitnya fajar. Maka di situ sebenarnya dalam kajian-kajian, contohlah yang saya nak kongsikan di sini, contoh dalam jurnal yang saya sebutkan tadi, dalam tulisan yang telah dibuat oleh sahabat kami Fadil, Tuan Guru kita Fadil Ustaz Hardi, yang mengkaji tentang antaranya waktu-waktu solat dan termasuklah waktu isyak dan waktu subuh, mengatakan bahawa nilai parameter ataupun sudut subuh ini sebenarnya memang berbeza di kalangan para ulama'. Dia merupakan satu khilaf di kalangan ulama' falak itu sendiri. Ada yang menggunakan nilai 20, ada menggunakan nilai 19 contohnya. Ada yang sampai menggunakan nilai 15 darjah. Itu kalau kita lihat dalam konteks ulama'-ulama'. Dalam konteks negara-negara Islam pada hari ini pun sebenarnya berbeza-beza. Kalau kita lihat dalam bab catatan tuan-tuan, yang digunakan oleh Muslim World League, menggunakan nilai 18 darjah. ISNA, bukan ISNA Thalatha wa Ruba' ni. ISNA ni satu pertubuhan di US, menggunakan nilai 15 darjah. Egyptian Survey, dia punya satu nilai yang digunakan oleh satuan surveyor di Egypt, di Mesir, menggunakan nilai 19.5 darjah. Muqra menggunakan nilai 19 darjah. Universiti Islam Karachi menggunakan nilai 18 darjah. Jadi tuan-tuan, katakan bahawa ini bukan satu benda yang pelik lah. Dalam konteks kita di Malaysia pada hari, nilai yang terkini yang kita pakai adalah nilai 18 darjah. Jadi tuan-tuan, dalam buku ni tuan-tuan boleh padam nilai 20 itu menjadi nilai 18. Itu yang lebih tepat dalam konteks kita pada hari ini. Dan kalau kita ambil daripada jarak zenit tuan-tuan, nilainya bukan lagi 110, nilainya adalah 108 darjah. 108 darjah. Baik tuan. Okey. Okey. Jadi cuma sini tuan-tuan saya kongsikan pula perbahasan berkaitan dengan akhir waktu subuh. Sekejap tuan. Akhir waktu subuh. Okey, akhir waktu subuh adalah disebut sebagai terzahirnya bulatan matahari sebelah atas di ufuk langit timur. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kita ni halaman 79 terzahir ataupun terbit sebahagian bulatan matahari sebelah atas di ufuk langit timur. Dia kontra lah dengan maghrib. Maghrib tu terbenam, ini terbit. Ini terbit. Maknanya kalau kita lihat dalam konteks kita di Malaysia, takrifan kepada waktu habisnya waktu subuh ini yang terbit matahari ketika mana bulatan matahari sebelah atas tu menyentuh ufuk di sebelah timur. Maka ketika itulah kita kata tamatnya waktu subuh. Tamatnya waktu subuh. Dan tamatnya waktu subuh ini disebut sebagai waktu syuruk. Tamatnya waktu subuh ni disebut sebagai waktu syuruk. Dan inilah tuan-tuan, mungkin di kalangan tuan-tuan yang belajar ilmu falak ni clear lah apa disebut waktu syuruk ni. Cuma kadang-kadang ada orang keliru dengan waktu syuruk ini dengan waktu isyraq. Isyraq ini adalah, syuruk ni adalah waktu tamat solat subuh. Isyraq itu adalah sebahagian dalam mazhab Syafi'i ada dua. Ada mengatakan bahawa isyraq itu duha tu isyraq. Ada pula yang mengatakan bahawa isyraq itu berbeza dengan duha. Isyraq tu datang dulu,
kemudian waktu masuk waktu duha. Itu perbahasan yang berbeza. Cuma saya nak sebutkan di sini bahawa tuan-tuan yang rajin solat, tuan rajin solat, maka kita kena faham istilah syuruk itu adalah istilah terbit matahari, menandakan bahawa tamatnya solat subuh, dan selepas terbit matahari, sehinggalah terbit matahari, sampailah kepada waktu isyraq, baru kita boleh solat. Ataupun kalau kita kata sampai pada waktu duha, barulah kita boleh solat. Di antara waktu itu adalah dalam mazhab Syafi'i disebut waktu tahrim, tak boleh solat. Ke tuan-tuan yang rajin solat, alhamdulillah, silakan teruskan dengan solat tuan-tuan. Cuma waktu yang tepat itu hendaklah kita perhatikan. Maksudnya jangan kita keliru dengan istilah dalam takwim yang digunakan ataupun dalam takwim digital yang ada kat masjid tu. Bila tuan-tuan tengok bip bip, mana bunyi dia punya apa? Dia bunyi bip 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 tu menandakan bahawa habisnya waktu subuh, tu syuruk. Jangan solat lagi. Kerana ketika itu tuan-tuan adalah sebenarnya merujuk kepada waktu tamatnya solat subuh. Kena berhenti dulu. Kena rehat dulu. Bacalah Quran ke, berzikir dan sebagainya. Dan kemudian sepaling awal, kalau yang berpandangan syuruk ini, isyraq itu duha, duha itu isyraq, 28 minit ataupun 30 minit selepas waktu syuruk. Maknanya kalau solat subuh tu habis 7.30, pukul 8 lah tuan-tuan baru boleh mula solat subuh, solat duha. Kalau sekiranya tuan-tuan yang katakan isyraq itu berbeza dengan duha, maka dia separuh daripada permulaan waktu duha, iaitu 15 minit selepas daripada waktu syuruk. Maknanya 7.45 minit tuan-tuan dah boleh solat. Itu bagi orang yang mengatakan bahawa isyraq tu berbeza dengan waktu duha. Baik, insya-Allah tuan-tuan. Baik, alhamdulillah, kalau ikutkan waktu kita pun dah sampai pada penghujungnya. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang mengikuti kuliah kita ni daripada awal sehingga akhirnya. Terima kasih banyak petang-petang ini kerana berikan komitmen yang sangat tinggi untuk kita sama-sama menemani saya tuan-tuan berkuliah ataupun berceloteh tuan-tuan pada petang ni. Alhamdulillah kita dah tamatkan perbahasan berkaitan dengan penentuan waktu solat. Lepas ini kita akan masuk pula dalam tajuk baru, iaitu berkaitan dengan penentuan arah kiblat, insya-Allah. Dan kesempatan yang ada ini, kita dah berada pada hari yang ke-26 dari bulan Ramadan. Maka pertamanya saya nak ingatkan diri saya kepada kita semua untuk mengemahkanlah segala bentuk ibadat kita dalam tempoh yang berbaki ini 3 ataupun 2 hari saja. Maaf, 4 ataupun 3 hari saja lagi, insya-Allah. Kita masih berada di bulan Ramadan, dan sebabnya tuan-tuan pada malam ini, malam 27, esok pula cuti, maka doakanlah kita semua Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita menghidupkan malam 27 ini, sama ada malam ini ataupun malam-malam lain itu adalah malam Al-Qadar. Allah Ta'ala alam, Allah Ta'ala saja lebih mengetahui, insya-Allah tuan-tuan. Maka kita pilihlah, yang pentingnya tuan-tuan, kita cuba hidupkan. Sepaling kurangnya para ulama kata apa, kita solat jemaah isyak, solat jemaah isyak, solat jemaah subuh itu, mana dah dikira dapat menghidupkan malam Al-Qadar itu. Tambah lagi kalau kita selangi pula dengan tarawih, selangi pula dengan qiyamul lail dan sebagainya, insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan Allah Ta'ala berikan baik. Sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Amri, pandangan lebih rajih waktu duha ke waktu isyraq? Dalam mazhab Syafi'i dua-dua ada pandangan tersebut. Dalam kitab Sabil Muhtadin, dalam kitab Matlaq' Badrin menyatakan bahawa isyraq tu berbeza dengan waktu duha. Waktu duha tu berbeza dengan waktu isyraq. Tetapi apa yang kami di Perak, bila kami rujuk kepada Sahabat Samah dan Sri Mufti, katakan bahawa isyraq tu duha, duha tu isyraq. Dari sebab itulah dalam takwim solat negeri Perak, kita tidak kemukakan waktu isyraq, kita hanya kemukakan waktu duha sahaja. Dan dia adalah satu benda yang khilaf di kalangan para ulama lah, di kalangan para ulama tuan. Oh, suara putus-putus ke tuan? Minta maaf lah tuan, suara putus-putus. Okey. Jadi saya ulang balik apa yang Ustaz Amri sebutkan tanya tadi, yang mana lebih rajih. Kedua-duanya ada dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Matlaq' Badrin tuan-tuan boleh rujuk mengatakan bahawa isyraq tu berbeza daripada duha, duha tu berbeza daripada isyraq. Okey. Cuma kalau dalam konteks kami di Perak, kami merujuk kepada fatwa yang keputusan yang diberikan oleh Sahabat Bersama Mufti Tan Sri Dr. Haji Harus Salim bin Haji Zakaria. Bila kami rujuk kepada beliau, dia mengatakan bahawa
Isyraq itu merujuk kepada duha. Duha itu merujuk kepada isyraq. Jadi dalam takwim solat kita di Perak, tuan-tuan, merujuk kepada waktu solat duha sahaja. Tidak ada istilah isyraq di dalam takwim solat. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah, tuan-tuan. Saya dah ambil masa yang agak lebih daripada yang ditetapkan. Ala kulli hal, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang mengikuti kuliah kita ini, dan ucapan bolehlah kot saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, minta maaf tuan-tuan kerana tersalah bahasa, terkasar terkasar bahasa, salah maklumat yang mungkin ada dalam sepanjang kuliah kita ini. Saya mohon maaf, dan insyaAllah moga-moga tuan-tuan sepanjang kuliah kita ini yang berlangsung hampir lebih kurang berapa siri, 12 ataupun 13 siri ini, berikan manfaat yang banyak kepada kita semua, terutama kepada saya sendiri, insyaAllah. Dan seperti mana saya sebutkan tadi, moga-moga tuan-tuan kita doakanlah guru-guru kita diberikan kesihatan yang berpanjangan, tuan-tuan, untuk terus berkhidmat kepada agama ini dan berkongsi ilmu dengan kita, tuan-tuan, yang masih lagi banyak perlu kepada tafakur ilmu daripada tuan kita. Allah Ta'ala alam, insyaAllah, tuan-tuan. Semoga dalam perkongsian ringkas ini Allah Ta'ala memberikan kebaikan. Wallahu Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selamat hari raya juga kepada Al-Hafiz Ustaz Rashidi. Wallahu Ta'ala alam. Terima kasih, tuan-tuan.